Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sambung pada bab yang ketiga, muka surat 91. Salah cetak tu bab 4 tu, bab 3. Tanggungjawab suami isteri dan pengurusan rumah tangga. Awal tu baca sendirilah kan, definisi tanggungjawab dan sebagainya tu. Apa-apa pun setiap orang ada tanggungjawab. Tak nanti suami isteri masing-masing, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah ra'in, setiap kamu adalah ketua yang menguruskan. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kamu itu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu an tu'addul amanat, untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, dan bila kamu berhukum dengan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan keadilan. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih, innallaha kana sami'an basira. Terus kepada tanggungjawab suami itu. Dah kahwin belum ni? Bab pertama tadi milih tak? Bab kedua apa minang? Minang dan mahar. Kira dah kahwin lah kan? Tanggungjawab antara suami isteri. Pertama, mentaati Allah dan Rasul. Mentaati Allah dan Rasul, dah tentulah. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri sama. Mentaati Allah dan Rasulnya. Suami perlu memastikan setiap ahli keluarganya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. So perintah Allah mesti ditaati dulu, berikutnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So itu kita tak payah bahas panjang. Yang kedua adalah mentaati kedua ibu bapa. Ini juga tak payah bahas, bukan tajuknya. So tajuk mentaati kedua ibu bapa ni dalam bab dia lah. Suami mentaati mak bapa dia, isteri juga wajib mentaati mak bapa dia. Isteri juga wajib mentaati mak bapa dia. Tinggal lagi yang pertama suami dulu, berikutnya baru mak bapa. Bagi hak yang belum kahwin, mak bapak dululah. Yang dah kahwin, maka suami dulu, baru mak bapak. Itu pun masih diperintahkan untuk taat, dan masih diperintahkan untuk buat baik kepada kedua ibu bapa. Sehingga kan anak yang Muslim juga wajib melakukan kebaikan kepada mak bapak yang kafir. So itu tak payah bahas. Dan kau 3. Memberikan mas kahwin kepada isteri pun tak payah bahas. Tadi dah bahas kan? Mas kahwin. Selesai. 4. Memberikan nafkah zahir. Memberikan nafkah zahir. Nafkah zahir maksudnya 1, 2, 3 tu. Makan dan minum, kemudian tempat tinggal, kemudian pakaian. Itu nafkah hak wajib bagi suami. Itu yang utama lah. Hak ni yang utama, iaitu makan, pakai, tempat tinggal. Hak tu wajib atas suami. Tidak wajib atas isteri bagi makan minum kat laki dia.
Tak wajib atas anak isteri. Isteri bagi makan kepada bagi pakaian kepada suami. Itu tanggungjawab suami. Itu dipanggil nafkah, nafkah zahir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan dalam Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini nafkah yang perlu difahami oleh perempuan dan lagi-lagi. Masalahnya zaman sekarang ni bila sebut tentang nafkah, perempuan duk nampak bagi duit tu satu. Dia kata laki dia tak bagi duit dekat dia. Sedangkan rumah laki dia bayar, bil api elektrik laki dia bayar, beli makan barang basah dekat Jaya Grocer laki dia beli ataupun laki dia bagi duit dan sebagainya. Beli baju, tudung, telekon Siti Khadijah. Semua tu bila tanya dah semua laki bagi. So kira telah memberi nafkah. Walau laki tak bagi duit beli coklat hari ni, macam bagi duit belanja anak-anak setiap pagi pergi sekolah, tak payah. Sebab apabila dia telah menyediakan beli makan minum dan sebagainya, ataupun beli barang makan, ayam, daging dan sebagainya, duduk kat rumah, buka je peti air tu penuh. Daripada awal bulan penuh sampai habis bulan pun penuh sebab tak masak. Tetap maksudnya suaminya telah pun menunaikan tanggungjawab. Masak tak masak itu lain kira. Maksudnya ada, bukan tak ada. Yang jadi masalah tak apa yang dia faham, dia kata laki dia tak bagi duit kat dia. Itu bukan nafkah. Itu bonus. Dah ada semua-semua tu, tiba-tiba bagi lagi duit dan sebagainya, maka itu tambahan lah. Dan juga apabila disebut nafkah, tertakluk kepada kemampuan suami. Tertakluk kepada kemampuan suami. Bini tak ada hak untuk menentukan nak pizza ke nak burger. Tak ada. So kalau laki dia bagi burger, burger lah. Kalau laki dia bagi hari tu aiskrim lah. Kan? Tiba-tiba asyik makan benda yang sama je. Yang penting laki dia telah bagi makan kat dia. So itu dikira telah pun memberi nafkah. Tempat tinggal. Contoh kalau laki beli joran RM1,000, beli barang motor RM1,000. Ini setiap hari si lemak je. Laki dia beli barang joran setiap minggu. Tak ada setiap minggu, tapi dia beli RM1,000 lah. Yelah, maksudnya dia beli barang untuk dia lah. Mahal-mahal. Kemudian bini dia nasi lemak setiap hari. Baguslah nasi lemak. Nasi lemak kira sedap lah kan. Kalau dia beli aiskrim potong, kan jenuh. Yang penting dia bagi makan. Yang penting ada makanan. Tak kira lah makanan sama ke tak sama ke, itu bab lain lah, kita bahas bab lain. Nak bertukar-tukar makanan dan sebagainya, nak sedap tak sedap, nak mewah tak mewah, itu bab yang kedua. Bab yang pertamanya, ada makanan. Orang yang tak ada makan, ataupun orang miskin, ada apa-apa saja makan, dia makan je, dia tak tanya, kan? Maksudnya cukuplah makanan dia. Kalau orang bagi makan, bagi fidyah, dia pun beli makan bungkus nasi tomato, bagi ke orang miskin. Orang miskin ada pilihan. Kalau ada pilihan pula dia kata, aku tak nak tomato, nasi putih, nasi tomato tak ada, itu penampur jawab, kan? Yang penting ada makan. Dan apa saja orang bagi fidyah makanan, dia tak tentukan, dia hanya menentukan fidyah satu orang miskin satu hari, contoh. So itu sajalah. Apa dia makanan terpulang lah. Makanan yang pentingnya makanan utama lah. Makanan utama, makanan ruji lah. So itu telah pun menunaikan tanggungjawab. Pakaian. So pakaian, dia tak adalah nak beli polkadot ni baju ke. Dia belilah baju apa yang ada dekat Tesco ke. Hak tu yang dia mampu. Ataupun pasar malam. Hak pasar malam tu, hak tu dia mampu, dia pun beli baju. Bagi bini dah. Yang penting tutup aurat tak? Okey lah. Ada pun nak bermewah-mewah dan sebagainya, maka itu balik kepada kemampuan laki. Kalau ada bini dia ada gaji sendiri,
Belilah sendiri baju apa yang dia suka tu. Ada pun asas, laki boleh bagilah. Okey. Perempuan ni banyak songe. Baju dia tu, selagi kita pun tak reti baju depa kan. Baju depa dah gitulah, ginilah. Mana kita nak tahu? Selagi beli colour ni susah pula. Tak apa orang kata, macam orang buat lawak tu lah kan. Nak beli baju raya. Masuk kedai A, B, sampai daripada kedai A sampai kedai Z, dia kata tak ada baju. Kan? Dia kata tak ada baju. Kan hanya ada je. Kan? Itu nak lebih-lebih itu masuk dalam hajiat ataupun tahsiniat. Daruriyat dah lengkap. Yang penting ada pakaian tutup aurat dan sebagainya. So balik kepada kemampuan suami. Itu namanya nafkah. Itu namanya nafkah. Pendidikan atau kebajikan melibatkan pemberian pendidikan dan bimbingan kepada ahli keluarga untuk senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tentulah masuk dalam nafkah pendidikan. Pendidikan tak kira lah untuk bini, untuk anak. Hak hantar anak sekolah tu pendidikan lah. Menguruskan, bukan bapak dia yang memberikan pendidikan. Mungkin bapak dia pun tak reti nak didik anak macam mana. Dia pun hantarlah anak dia pergi tuition. Dia pun pergilah hantar anak dia pergi kursus dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab memberi pendidikan macam tu lah. Dia sendiri tak reti nak ajar bini dia. Dia ajak bini dia pergi kuliah kat masjid. So, apa masalahnya? Okey je. Lah ni tak payah dah nak pergi kuliah ni. Semua ada ni kamera depan mata ni. Buka aja online. Boleh tengok. So, itu adalah pendidikan. Rawatan kesihatan. Juga basic lah. Maksudnya pergi klinik swasta tak mampu, pergilah klinik kerajaan. So itu adalah semua tanggungjawab suami. Dan kalau dia nak pilih pula tempat dia nak beranak tempat mahal, laki dia tak mampu, so ikut kadar laki dia lah. So pergi hospital kerajaan kira okey lah tu dah. Dah itu je yang laki dia mampu. Bila ada duit perhabis tak. Bila nak kahwin perhabis, kemah habis semua mahal nak mampu. Sewa dewan dan sebagainya. Dah habis semua kenduri, nak akikah anak pun tak mampu. So itu semua kadang-kadang kita ni hidup nak lebih-lebih. Sedangkan tanggungjawab itu telah pun dilaksanakan oleh suami. Tapi oleh kerana dah cara hidupnya mewah dan sebagainya, maka kadang-kadang dia jadi tak adil. Maka dia jadi dia kata bahawasanya laki dia tak bagi nafkah kat dia, sedangkan nafkah tu telah pun ada. Perbahasan secara panjang lebar berkaitan nafkah akan dapat dilihat dalam tajuk nafkah nanti. 5. Memberikan layanan yang baik kepada isteri. Memberikan layanan yang baik kepada isteri itu tanggungjawab suami. Husnul muasyarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala sebut hendaklah kamu bermuasyarah, iaitu melayani mereka bil ma'ruf, dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau sekiranya kamu tidak menyukai apa yang ada pada mereka itu perempuan, laki tak suka apa yang ada pada perempuan, fa'asa an takrahu syai'an, mudah-mudahan benda yang kamu tak suka yang ada pada bini kamu tu, Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kata Al-Imam Ibn Katsir, maksud bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum. Maksud ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Ada itu? Muka surat 103. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf dekat situ kata Al-Imam Ibn Katsir, tayyibu aqwalakum. Elokkan percakapan kamu. Tayyibu aqwalakum. Wa hassinu af'alakum. Elokkan akhlak perbuatan kamu. Wa hayatikum, dan keadaan hayat, penampilan berdasarkan kemampuan kamu. Kama tuhibbu dzalika minha,
Sebagaimana kamu nak perempuan, isteri kamu buat kepada kamu, macam tu juga kamu buat kepada isteri. So itu ayat yang Allah Ta'ala menyuruh kita ini untuk memberikan layanan yang baik kepada isteri. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia, mukmin, orang yang beriman kepada Allah, ahsanuhum khuluqa, akhlaknya yang baik. Wa khairukum li ahli li nisaihim, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada perempuannya, isterinya, ataupun li ahlihim, kepada isteri-isteri mereka, ahlul bait. Kan bila kata orang rumah tu maksudnya isterilah. So umum, apabila Allah Ta'ala sebut ma'ruf, masuk semua sekali. Apa benda yang dikira ma'ruf, itu semua adalah masuk dalam layanan yang baik kepada isteri. Nombor satu, dia kata apa? Senantiasa mesra dan berlemah lembut. Mesra dan berlemah lembut. Ini kadang-kadang dia balik kepada tabiat. Kadang-kadang dia balik kepada perangai. Sebab tu perkahwinan ni bukan senang. Nasab kita nak kahwin pula. Dah kahwin bergaduh dia. Elok kalau aku tak kahwin lagi bagus ya. Tak. Orang yang kahwin ni, so dia kena belajar untuk apa orang kata ya? Apa dia? Untuk cool lah. Biasanya laki cool insya-Allah kan. Tapi ada laki yang tak cool kan. Oleh kerana perangai kita ni lain-lain. Perangai hatta kita lelaki dengan lelaki pun perangai lain-lain. Ada orang mungkin perangainya kasar. Ada orang mungkin perangainya lemah lembut. Ada orang perangainya banyak cakap. Ada orang perangainya diam aja. Tanya sepatah, memang sepatah lah jawabnya. Tanya banyak-banyak, langsung tak jawab. Perempuan pun macam tu jugalah. Ada perempuan yang diam. Ada perempuan yang banyak cakap. Ada perempuan yang demand. Banyak sangat. Ada perempuan yang nampak, oh taat je kan, lelaki dia kan. So, bila kita kahwin, kita tak boleh tengok orang lain. Banyak pasangan hak kahwin ni, dia suka tengok kawan dia. Bila dia bergaduh dengan lelaki dia, bila lelaki bergaduh dengan dia, mula dia kata, kawan I, kan. Hak yang dia nampak kawan dia tu zahir saja. Dia tak nampak hak lagi bila tutup pintu rumah kawan dia tu rupa mana. Kan? Yang kita nampak hak luar je lah. I tengok you ni bila cakap dengan kawan-kawan you elok je. Bila dengan I, kan. Macam-macam. Bila kita bercakap dengan orang, biasanya orang yang macam jumpa orang begitu, mestilah nampak baik tak? Sebab tu kalau kita nak tahu orang tu macam mana perangainya, musafir dengan dia kan. Bila kita nak kenal satu orang, musafir dengan dia. So bila kita musafir dengan dia, baru kita tahu dia ni macam mana. Kalau jumpa setakat beli barang, jumpa kita nak beli ayam, dia pun nak beli ayam, memang baiklah kan. So jangan di-compare. So isteri jangan compare kawan dia kepada laki dia. Dengan laki dia, abang dia tengok panggil you kan, macam apa, you tengok I punya laki punya kawan. Kan? Laki pun sama lah. I tengok you ni tak sama lah macam kawan I punya bini. Mana boleh. So benda tu semua tak boleh nak di-compare. Setiap perangai kita ni lain-lain. Sebab tu bila perkahwinan, masing-masing belajar. Masih belajar. Walaupun kahwinnya dah 15 tahun, dah 16 tahun, masih belajar macam mana kita nak hak terima pasangan kita seadanya. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah, fa in karihtumuhunna. Kalau kamu ada benda yang kamu tak suka pada pasangan kamu, iaitu laki, Allah cakap dengan laki. Kalau kamu tak suka apa yang ada pada isteri kamu tu, fa asa an takrahu syai'an. Kemungkinan hak yang kamu tak suka itu baik untuk kamu. Boleh jadi kalau hak dapat hak perempuan lain, boleh jadi ya bab tu dia baik, tapi bab lain merepek juga. So ada orang yang bab A-nya hak ni baik, bab A hak ni tak baik. Ada perempuan dia reti masak, ada perempuan memang apa pun tak reti masak kan.
Ada lelaki yang memang bajunya memang dia yang sereka. Baju-baju bini dia pun dia yang sereka. Ada lelaki yang duduk saja goyang kaki. Tolong sereka baju I. Tolong sereka baju I. Macam tu. Kan? Ada lelaki dia masuk dapur. Bini dia duduk kat sofa tengok TV. Contohlah kan. Sebab lelaki dia pandai masak. Bini dia tak pandai masak. Sekali bini dia masak, lelaki dia tak makan. Tapi lelaki dia masak, bini dia makan. Okeylah. Boleh kan? Boleh aja kan. Ada lelaki yang pandai lipat baju. Banyaknya yang tak pandai. Ada lelaki yang rajin sereka baju. Ada lelaki rajin buang habuk-habuk. Ada lagi rajin vacuum kapet. Ada orang lain, kalau vacuum ni aku malas sungguh lah. Kan? Ada lelaki lepas bini dia masak, dia lap semua. Dia tak boleh. Dia pantang tengok ada minyak je. Lelaki dia lap. Bagus ya. Ada lelaki yang kalau masak, bercebera lah minyak penuh. Atas tu dah bini bising dah. Apa ni? Masak tak kerti nak lap ke? Macam tu lah. So, kena belajar, apa orang kata ya? Kena belajar terima seadanya. Kena belajar terima seadanya. Itulah lelaki dia. Kalau lelaki dia orang itu, sampai tua lelaki hang macam tu. So, kalau bini kita macam tu, sampai tua lah dia sebenarnya macam tu. So, kita kena pandai macam mana hak kita nak deal dengan benda-benda hak ni semua. So, lagi lama kahwin, lagi banyak belajar lah. Kita dah tahu dah. Laki kita ni, kalau suruh dia lap tingkap, memang dia malas. Patutnya faham dah lah. Memang sampai mati lah dia tak nak lap tingkap. Tapi, laki dia basuh baju, serah kat dia. Basuh baju kat dia, dia boleh lipat baju, dia boleh, sapu lantai. Okey lah. Maksudnya dia boleh bab ni, tapi bab ni dia memang tak mau. Dia malas. So, ada perempuan pula, dia rajin kemas rumah. Malas masak. So, kalau bini dia goreng telur je, kira terimalah. Dah telur tu je dia boleh buat. Hari ni telur kicap, besok telur kari, hari ni telur rebus. Tu je dia reti tak? So, belajarlah untuk menerima hak pasangan kita hak seadanya. Kerana keburukan-keburukan yang kita tak suka tu kadang-kadang itulah kebaikan untuk kita. So, belajar. Benda ni semua kena pandai untuk tolak ansur. Itulah dia kehidupan rumah tangga macam tu lah. Tolak ansur. Memberi perhatian dan meluangkan masa. Suami perlu memberikan perhatian dan ruang masa yang sewajarnya kepada isteri dan anak-anak. Suami tidak boleh mengabaikan isteri dan anak-anak walaupun sibuk dalam urusan mencari rezeki. So, hak ni memberikan perhatian dan meluangkan masa ini, ialah, kena belajar lah. Siapa yang tak reti untuk meluangkan masa bersama family, kena belajar. Sebab itulah dia kehidupan rumah tangga. Sebab masing-masing ada hak yang mesti ditunaikan. Asasnya hadis apa yang kita selalu dengar antara Salman dengan siapa? Siapa? Salman dengan? Dia dipersaudarakan dengan Abu Darda. So, Salman dia datang rumah Abu Darda. Buka pintu bini dia. Bini Abu Darda. Ummu Darda. Tengok serabut semacam je. Salman pun tanya, kau ni dah kenapa? Serabut je aku tengok. Apa kata Ummu Darda? Engkau tanyalah ke lelaki aku tu. Dia macam dah tak beringin, dah tak berkenan kot dengan aku dah. Maksudnya ada problem. Ada masalah. Maka Salman pun duduklah bermalam dekat rumah. Masuk-masuk rumah dan sebagainya. Dijamu makan. So, bila jamu makan, Salman tak makan. Abu Darda tak makan. Bila dia kata, kenapa tak makan? Abu Darda kata, aku puasa hari ni. Malam pula, tapi dia suruh buka lah. Kau buka. Kau tak, aku pun tak nak makan. So, Abu Darda pun buka puasa lah. Abu Darda ni kuat ibadat. Kuat puasa, malam solat.
Maka malam harinya semayang je pula kerjanya. Sehingga Salman kata, kau jangan semayang. Kau tidur boleh tak? Kau tidur. Belum apa-apa lagi dah nak bangkit pula nak semayang. Salman kata apa? Tidur. Belum apa-apa lagi dah tidur sekejap, bangkit pula. Tidur. Salman suruh dia tidur. Kan? Bila dah sepertiga akhir malam, dia boleh tak terbangun. Salman pula kejut. Bangun. Bangunlah, nak bangun semayang kan? Bangun. Sekarang time dia. Iaitu sepertiga akhir malam. Dan Salman kata kepadanya, sesungguhnya bagi diri kita ni ada hak yang mesti ditunaikan. Kepada Allah kita ada hak yang mesti wajib kita tunaikan. Dan kepada isteri ada hak yang wajib kita tunaikan. Fa'tu kulladhi haqqin haqqah. Maka tunaikan setiap orang yang berhak mendapat haknya, itu haknya. Maka Salman mengajarkan kepada Abu Darda. Oleh kerana apa? Oleh kerana bininya nampak serabut. Atau dah siangnya puasa. Malamnya nak ibadat. Bila nak bersama? Kan? Bila nak bersama memang serabut lah. Maka diajar kepada Abu Darda oleh Salman. Maka Allah ada tanggungjawab kita, hak mesti kita tunaikan. Itu kewajipan yang Allah tetapkan. Dan bila kita berumah tangga, maka suami ada hak yang mesti bini tunaikan. Dan bini mesti ada hak kepada suami untuk dia tunaikan. Fa'tu kulladhi haqqin haqqah. Maka itu Islam aja. Maka berilah orang yang berhak untuk mendapat haknya, itu hak. Maka isteri ada hak. Maka jangan asyik semayang di tengah malam. Dia ingat dia semayang itu dapat pahala. Sehingga main ustazah buat video. Jenuh nak buat video. Siapa yang bersama laki bini bersama malam Jumaat dapat pahala setahun apa tak? So apabila seorang suami menunaikan tanggungjawab kepada isteri, ada pahala. Telah pun Allah Ta'ala beri pahala. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada setiap benih yang kau taburkan kepada pasangan itu adalah sedekah. Maka wajib. Dan ada pahala yang Allah Ta'ala berikan dekat situ. Maka itu asas kepada hak antara suami dan isteri. Suami isteri melayani suami mesti meluangkan masa dan memberi perhatian yang sewajarnya kepada isteri dan anak-anak. So anak-anak kita mesti juga ada masa untuk diorang. Bini juga mesti kita beri masa kepada diorang. Memang setiap kita perlukan kadang-kadang tu bersendirian. Ya. Ada. Kadang-kadang kita perlu sorang-sorang. Kadang-kadang kita tak memerlukan kepada orang. Kita nak bersendirian. Ya. Tapi tak kira setiap masa bersendirian, itu problem namanya. So bila nanti belakang-belakang tu tajuknya tentang komunikasi dan sebagainya, konflik. Kenapa biasa berlaku konflik dalam rumah tangga? Sebab komunikasi. Sebab komunikasi itu je. Sebab berlaku konflik dalam rumah tangga, komunikasi. So komunikasi mesti belajar. Ada orang mungkin dia kena belajar komunikasi tu. Maka kalau dia tu jenis pendiam, dia kena belajar macam mana cara orang diam berkomunikasi. Orang yang banyak cakap pun begitu juga. Dia kena belajar komunikasi yang sepatutnya. Asyik cakap je mana tak bising, bingit telinga suami. Kan? Asyik nak marah je kerjanya. Marah je kerja anak dia marah. Lelaki dia marah. Habis semua dia marahnya. Asyik marah dia setiap hari. Apa So, masing-masing kena belajar bagaimana berkomunikasi. So, komunikasi itu penting. Kerana komunikasilah kunci kepada kehidupan rumah tangga. Itu aja. Kan? So belajar komunikasi. Memberikan penghargaan. Seorang ketua keluarga hendaklah selalu menghargai isteri dan anak-anak mengikut kemampuan dan kesesuaian. Menghargai ni, tengok pula, kita pun kena faham jugalah laki macam mana, perempuan macam mana. Laki dengan perempuan lain. Perempuan dia nak nampak. Dia nak nampak hak kasih sayang yang dia bagi itu. Itu jenis perempuan. Kahwinlah dengan mana-mana perempuan macam tu lah. Kan? Dia kata, Ustaz, serabutlah dengan bini dia ni. Kita tak cakap I love you pun dia marah.
Kita balik pun, kita tak ada apa, kita senyap. Senyap tu lah yang kena marah tu. Kan? Penghargaan. So kadang-kadang orang perempuan ni dia nak benda macam tu kan. Orang perempuan dia nak I love you, I love you. Dia nak apa itu kan. Keluar pergi kerja cium. Dia nak apa itulah. Bukanlah bermakna kalau I tak cium you, I tak sayang you. Dia dah kena faham perempuan nak macam tu. Berlakon pun berlakon lah. Berlakon lah. Surah cium. Berlakon cium tak apa, mula-mula berlakon. Sebab itu nature perempuan. Dan perempuan dia nak macam tu. So dia nak ada something. Balik belikan kopi, dia suka minum kopi Starbucks. Kan? Balik-balik ada kopi Starbucks. Dah cukup lah itu. Itu dah cukup menunjukkan kasih sayang suami dia kepada dia. Itu semua apa? Kena belajar lah. Itu komunikasi. Tak ada dalam Quran. Al-Quran tak kata. Sunnah tak kata. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Masuk dalam tu dah. Semua sekali. Masuk dalam tu dah. So bini dia suka setiap minggu Sabtu Ahad tu memang ada libang libu kalau duduk rumah. Duduk rumah dia mulalah dia serabut. Dia nak pergi jalan shopping mall. So Sabtu Ahad kita pergi shopping mall, kan? Macam tu lah. Takkan ustaz pergi shopping mall. Habis ustaz tak boleh nak berhawa. Tak kasih daurah je. Bagi ke Abu Talha jenuh kita. Kasih daurah je Sabtu, daurah Ahad, daurah. Ada bila aku nak shopping? So daurah jangan setiap minggu, tak boleh. Bagus juga dia buat daurah ni banyak ustaz lah. Kalau dia bagi aku satu kitab ni jenuh pagi sampai petang aku nak duduk sini mampu. Bagi seorang sejam. Okey tu kan. So itu semua kena pandai lah. Kena pandai. Itu maksud bil ma'ruf. Apa-apa yang tidak menyalahi syariat lah. Yang tidak menyalahi syariat. Asyik duduk rumah saja, bini nak berjalan juga. So dia nak pergi ke mungkin nak pergi ke padang apa, bawa anak-anak tengok anak-anak main. Itu adalah semua benda tu adalah wala la taqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh benda yang macam ni, anggap remeh dah. Benda itulah yang boleh menyebabkan rumah tangga kita okey, kan? So benda-benda itu ada nilai pada mereka perempuan, sebab perempuan lebih kepada emosi. Perempuan lebih kepada nak benda-benda perasaan ni. Atau buat kan anak-anak dia buat kad Happy Mother's Day contohlah kan. Kad. Dah tu pun seronok tulis tangan je kan, cuci contin dah. Seronok dia. Macam tu pun. Dia dengan laki dia pun nak laki dia buat macam tu jugalah. Kan? Dia asyik duk tengok cerita Korea. Itu satu lagi lah. Duk tengok cerita Korea. Itu keburukan dia. Dalam cerita tu semua manis je belaka tak? Dalam cerita semua manis. Daripada A sampai Z berepisod tu seronok je tengok. Laki-laki Korea semua lemah lembut je. Kan? Kira perfect lah. Hanya kehidupan tak macam tu. Hak yang berlakon tu pun balik rumah bergaduh. Winter Sonata. Dulu duk aje. Tengok Winter Sonata tak? Tengok orang ni, sudahnya bunuh diri, hak ni mati, hak ni bergantung diri, hak ni macam-macam lah. Semua ni itu berlakon saja kan dalam cerita tu. Semua tu keburukannya itu. Sekali dia compare lah dengan lelaki dia. Kenapa tak romantik? Laki aku ni kenapa tak romantik macam drama? Hitam pula tu. Dia tak tahu hitam tu per-release. Black. So kadang-kadang kita ni terikut-ikut. Tidak hidup di alam yang nyata. Sedangkan bila kita lalu ni, semua ayat Quran yang kita baca ni, itulah kehidupan.
Fa in karihtumuhunna. Al-Quran dah telah bagi tahu dah. Maksudnya, ada benda yang kita tak akan suka ada pada bini kita. Dan bini kita ada benda yang dia tak suka pada laki dia. Laki dia bila balik je bertanggal seluar, baju semua sepuk atas lantai. Oh, bini dia nah, gitu tak? Ha? Dia buka almari bini dia, bini dia buka almari dia, ya Allah. Semua dia bubur tu, lebuk je baju dalam tu kan. Nampak dua cantik. Nampak dalam. So benda-benda ni semua. Ya. So bini belajar daripada lelaki. Lelaki ni benda aku tak suka betul lelaki aku ni. Macam tu lah. Tapi macam mana kita nak deal dengan benda tu? Macam mana nak deal dengan perangai lelaki ni yang suka sepuk towel? Lepas mandi je sepuk. Kan? Jangan lelaki saja, ada perempuan panggil macam tu juga. Lelaki dia pula dia terbalik. Dia tengok bini dia lepas dia sepuk baju. Terbalik sungguh. Dia tengok lelaki bini dia, malas. Baju duk lebuk kopi tu. Baju lepas basuh baju tu 2 bakul tak berlipat dah 2 minggu. So bertambah lagi bakul yang ketiga, minggu depan bertambah lagi bakul yang keempat. So maksudnya kadang-kadang kita nampak hak kita perfect, nampak laki kita tak perfect. Kita pun duk tengok laki orang lain. Lepas kita rasa laki orang lain perfect. Sedangkan laki orang lain tu ada bab yang dia tak perfect. Ada bab yang dia perfect. Macam kita sebut tadi lah. So benda ni semua adalah yang dipanggil perangai. Yang perangai ni kita kena terima seadanya. Ada benda yang boleh ditukar, ada benda yang kalau tak boleh tukar pun buatlah macam mana yang kau boleh tolong. Macam tu lah. So kalau dah laki dia jenis macam tu, dia dah tahu dah laki dia memang hobi tu. Buka baju dia sepuk. Kalau dah dia tahu laki dia macam tu, sampai matilah laki dia pun hobi tu juga. So, kalau tak nak sakit hati, ambillah, tolonglah, gantungkan, bubuhkan, gantung. Selesai masalah. Sebab nanti, daripada dia mula kahwin, sampai umur 50 tahun, dia asyik bergaduh benda yang sama. Kan, laki bini dah bergaduh benda yang sama je. Bukan benda yang lain. Benda yang sama dia akan bergaduh. Daripada dulu, kahwin, dah 5 tahun kahwin, dia bergaduh pasal baju. Dia dah umur 50 tahun, nanti dia bergaduh pasal baju juga. Sebab itu dah perangai dia. Dia duk bergaduh dengan bini dia, masak bahulu tak reti. Bini dia kalau buat bahulu mesti kerah. Tak macam bahulu hak lembut yang jual kat kedai tu. Sampai umur 50 tahun pun bini dia buat, kalau buat memang kerah bahulunya. Kalau kau nak lembut, kau pergi belajar, kau pergi buat. Nak selesai masalah tak? So, benda-benda ni semua yang kadang-kadang dia tak bangkit isu ni apabila kita seronok satu sama lain. Dia akan bangkit isu ni bila kita bergaduh. Bila kita bergaduh, benda ni akan bangkit lah. Bila dah elok-elok, tak apa bang, tak apa, dia pun ambil kain tolong sangkut. Itu tengah elok. Bila tengah tak elok, tengoklah baju sepuk. Macam tu lah. So itu perangai yang mesti kita kena tahu dan kena apa orang kata? Aku tak ada bahasa. Terimalah. Terimalah. Dan itulah perkahwinan. Belajar macam mana kita nak deal dengan benda-benda ni semua. So kalau nak perfect, memang tak ada orang yang perfect. Tak ada orang perfect. Mesti akan ada masalah. Berikutnya, yang kelima. 4. Memenuhi keperluan batin isteri. Suami hendaklah memahami dan peka dengan keperluan seksual isteri, dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti kesihatan, masa, persekitaran. So, itu juga tanggungjawab. So, nafkah suami ni antaranya zahir dan antaranya adalah batin. Termasuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, termasuk engkau gaulilah ataupun hiduplah dengan mereka ni bil ma'ruf. So ma'ruf itu termasuk di dalam hak perkara yang melibatkan
had yang kita panggil seksual lah, ataupun benda-benda yang melibatkan nafkah batin. So yang had ni tanggungjawab. So suami yang tak memberikan nafkah batin, maka dikira tidak melaksanakan tanggungjawab. So pertama tadi kita kata husnul muasyarah. Kemudian siyanatuha, antara tanggungjawab suami ini termasuk apa yang telah kita sebutkan adalah memelihara dan menjaga isteri dah. Seorang suami mesti memelihara dan menjaga isterinya. Menjaga itu dari sudut menjaga perasaan dan menjaga fizikal dan sebagainya. Termasuk dalam bab itu apa-apa saja tindakan yang boleh membawa kepada tidak masuk dalam erti penjagaan dari sudut fizikal, seperti dia pukul isteri dah, dia penerajang isteri dia bully, bukan bully, penderaan kepada isterinya. Sama ada penderaan itu dari sudut fizikal ataupun batin, seksual, itu juga dikira tidak buat tanggungjawab ataupun telah melanggar tanggungjawab sebagai seorang suami. Boleh tak pukul isteri? Boleh, nanti akan datang dalam ayat yang selalu pun kita dengar apabila berlaku konflik. Ityanuha wa watuha, begitu sebutnya, antara tanggungjawab tadi adalah memberikan nafkah batin. Al-Quran menyatakan dalam Allah menyatakan fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, fa in tatahharna, apabila mereka telah suci daripada haid, apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari min haits amarakumullah, daripada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ini para ulama istinbat hukum wajib untuk memberi nafkah batin. Tidak ada satu penentuan seminggu berapa kali. Ada sebahagian kata seminggu 2 kali, sebahagian kata sebulan sekali, sebahagian kata tengok itu tak ada dalil yang khusus, tak ada dalil yang spesifik. Al-Imam Ibn Hazim menyatakan mesti sebulan sekali wajib. Sebulan sekali hak yang wajibnya berdasarkan ayat ni, fa idza tatahharna fa'tuhunna, apabila mereka suci datangilah mereka. Fa'tuhunna kat situ maksudnya amar, perintah, tapi dia datang lepas hak larangan. Maksudnya waktu haid tak boleh, lepas dia suci fa'tuhunna. Maka majoriti ulama apabila suatu arahan datang lepas ada hazar, lepas suatu arahan datang lepas ada halangan larangan, maka dia jadi mubah. Ibn Hazim kata wajib. Makanya lepas suci wajib sekali. Wajib sekali. So itu depends. Lain orang lain. Ada orang setiap hari dia mau, hari-hari mau. Ada orang mungkin seminggu 2 kali. Depends. Ini semua tak ada dalil. Melainkan macam kita sebutkan tadi, para ulama menyatakan paling kurang seminggu 2 kali. Atau sebulan wajib sekali. Lepas hak dia suci itulah. Ini juga perlu belajar juga. Seorang suami dan isteri mesti memahami. Suami kena faham isteri, isteri kena faham suami. Biasanya lepas suci adalah tempoh subur. Biasa lepas perempuan suci dia tempoh subur. So tempoh subur tu pada kebiasaannya dia mau. Macam itulah. Sebab tu Imam Ibn Hazim menyatakan lepas suci. So lepas suci wajib sekali. Depends, lepas daripada itu terpulang. Dan secara umum ayat untuk wanita, kalau sekiranya laki dia mau, maka dia kena layan lah. Bila laki dia nak, dia kena layan. Dalam bab ini juga, laki juga kena belajar kena belajar bertimbang rasa. Belajar bertimbang rasa maksudnya perlu ambil pelbagai aspek. Maksudnya ambil perlu lihat pelbagai aspek lah. Kalau keadaan isterinya tiba-tiba sakit ke, demam ke, takkan tak boleh fikir kot.
So depends. Ini semua perlu dipelajari lah. So kalau tengok dah bini dah tak larat, dah sibuk lagi, nak lagi, so itu problem lah. So itu wajib. So kewajipan yang mesti juga apa nama orang kata, benda yang apa orang kata, dia bukan ringan, dia berat juga. Maksudnya kalau benda ni ada problem, akan menyebabkan rumah tangga problem juga. So rumah tangga yang problem banyaknya kadang-kadang disebabkan benda ni lah. Tak cukup lah, macam-macam. Banyak kali lah. Banyak pun problem, tak banyak pun problem. So benda ni depends lah. Lain orang, lain biologi dia. So setiap orang tengoklah keadaan biologi dia. Yang penting jangan tak buat langsung dah. Sedangkan benda tu adalah apa orang kata, sedekah. Benda tu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Apabila dia perintah Allah, maka siapa yang mendatanginya dapat pahala. Siapa yang melakukannya dapat pahala. Dan dalam masa yang sama adalah untuk keharmonian dua belah pihak, laki-laki dan isteri. Ada yang tak kahwin lagi kat sini? Ramai ya? Tengok muka semua dah kahwin ya. Macam semua dah kahwin ya. Kan? Muka tua. Okey, itu secara umum adalah tanggungjawab suami ya. Tanggungjawab suami. Secara ringkas kita bahagi 3 tadi, iaitu elokkan muasyarah. Maksudnya hubungan diperelokkan. Yang berikutnya penjagaan, maksudnya menjaga isteri kita, apa-apa dari sudut fizikal dan maruah perlu. Kemudian yang ketiga bab jima'. So itu tanggungjawab yang asas. Yang lain sebenarnya dia masuk dalam 3 ni. Tanggungjawab isteri 104, mentaati Allah dan Rasul sama. Yang kedua mentaati suami. Mentaati suami, pertama memenuhi tuntutan batin suami. Ini pun sama. Tuntutan batin suami ini secara umum, kerana fizikal dan biologi lelaki pada kebiasaannya dia berbeza sikit dengan perempuan. Lelaki dengan perempuan agak beza sikit. So lelaki ni kadang-kadang bila dia nak, the time tu dia nak. Perempuan dia lain. Sebab tu datang perintah, apabila suami dia nak, siapa perempuan yang tak melunaskannya, maksudnya tak buat, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sehingga ke fajar. Sebab keperluan biologi. So ini bukan bab ni. Kita lelaki dan perempuan kena faham sains juga. So kena belajar juga keperluan lelaki bagaimana dan keperluan perempuan bagaimana. So dia ada kena mengena dengan subjek sains. Sebab itu Al-Quran ataupun hadis menyebut demikian. Pertama, oleh kerana perempuan tadi memenuhi tuntutan batin suami. Tidak keluar rumah tanpa kebenaran suami, kecuali ketika berlaku perkara yang boleh memudaratkan. Secara umum, perempuan tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Apa-apa pun izin suami. Nak termasuk yang berikutnya akan datang, nak puasa pun kena izin suami. Okey, kenapa nak puasa kena izin suami? Manalah tahu hari tu dia bercadang nak. Sebab tu dia kena izin suami. Kalau suami dia tak izin untuk puasa sunat pada hari itu, dia tak boleh puasa sunat. Dia tak boleh puasa sunat. Secara umum kita ni orang Malaysia orang Malaysia lah, tak adalah bini kita, bang, I nak keluar siap pergi beli barang. Keluar lah. Siap bila pula kau nak sibuk-sibuk minta izin ni. Pada kebiasaannya kita ni, hak laki ni, maksudnya suami orang Malaysia ni, biasanya pergilah kan. Tak adalah dihalang. Tapi secara asasnya begitulah. Mesti ada izin. Tapi kalau dah suami tak marah apa ke semua, tak ada apa, maksudnya itu ada keizinan lah. Tidak membenarkan orang lain yang tak disukai oleh suami masuk rumah. So isteri tak boleh membenarkan orang yang suami dia tak suka masuk rumah dia. Tak boleh. Ataupun siapa-siapa sajalah, mesti minta izin suami. Ni kawan I ada nak datang ni tengah hari ni waktu kerja tak.
kawan I dia nak datang, boleh tak? So suami kata, datang lah. Okey lah. So itu atas izin suami. Tak bersedekah dengan harta suami tanpa keizinan daripadanya. Datang ada orang minta sedekah, dia pun pergi ambil atas almari tu duit laki dah pergi bagi. Tak boleh. Dia kena bagi. Tapi kalau dia tahu laki tu jenis, ambil lah. Kira okey lah. Kan? Membantu suami dalam hal berkaitan rumah tangga seperti menguruskan anak-anak, menyediakan makanan yang bersih, selamat dan halal, menjaga kesihatan keluarga, membantu ekonomi keluarga. Dalam hal ini, dalam hadis Abdul Rahman ibn Auf, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syit." Apabila seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa selama sebulan Ramadan, menjaga kemaluan daripada perbuatan zina dan benar-benar taat suami, bukan dalam perkara maksiat, dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah syurga daripada mana-mana pintu yang anda sukai. Perempuan dengan laki, Allah Ta'ala telah pun menentukan kelebihan antara satu sama lain. Dan adalah tidak patut kita kata, mana boleh, tak adil lah, tak. Setiap lelaki dan perempuan, Allah Ta'ala telah pun memberikan kepada setiap jantina ini kelebihan masing-masing. Maka Allah Ta'ala telah pun memberikan kelebihan bagi lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu qawwam, ketua atas perempuan, kuat atas perempuan. Sebab itu perempuan wajib hormat, perempuan wajib taat. Allah Ta'ala telah menciptakan demikian. Jika ada perempuan yang tak mau, takkanlah lelaki aku nak lebih daripada aku, itu tidak fitrah namanya. Itu tak fitrah namanya. Kalau ada perempuan yang dia pula jadi macam laki, hak laki dia jadi suri rumah. Itu melanggar fitrah. Fitrah yang Allah dah bagi, dah jadikan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu, atas apa yang Allah Ta'ala telah lebihkan atas antara satu sama lain. Perempuan tak boleh kata lah, habis tu dah si laki je semayang jemaah dapat 27 pahala, dapat 25, kami ni dua rumah tak dapat apa ke? Dia pun nak pergi juga masjid, nak pergi masjid juga, nak 25 pahala. Siapa yang wajib jemaah? Laki ke perempuan? Laki. Perempuan wajib jemaah tak? Tak. Maksudnya perempuan sepanjang hidupnya tak pernah sembahyang berjemaah. Tak ada kesalahan sikit pun. Sepanjang hidupnya sembahyang seorang je. Walau laki dia ada kat rumah. Laki dia ada kat rumah. Laki dia dah balik dari masjid. Ataupun yelah, tak kira lah. Kalau ada anak dekat rumah ke apa ke, dia tak ada lah nak panggil anak dia jemaah dengan dia. Salah tak dia? Tak salah. Sebab dia tak wajib berjemaah. Laki wajib berjemaah. Bang, asyik sembahyang masjid, Jamil jadi imam kat rumah pula. Salah. Laki kena pergi masjid, kena pergi keluar. Perempuan dalam rumah, kalau dalam fiqa'ri baitiha, kalau dalam rumahnya masuk lagi dalam bilik sembahyang dalam bilik, lagi bagus daripada sembahyang kat ruang tamu. Dalam bilik dia tu ada bilik kecil lagi bagus daripada dalam bilik tu. Itu perempuan. Nabi cakap ni zaman bila? Zaman Nabi lah tak? Dan apa yang ada kat Madinah tu? Tak Masjid Nabawi. Salat Masjid Nabawi, satu salat berapa pahala? 1000 dah. Solat dekat Masjid Nabawi 1000. Nabi kata, kalau ada perempuan nak pergi masjid, jangan larang. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang perempuan nak pergi masjid. Dan sesungguhnya solatnya dalam rumahnya lebih bagus untuk dia. Sedang Nabi kata satu solat Masjid Nabawi 1000. Nabi kata satu solat Masjid Nabawi 1000. Perempuan sembahyang kat rumah dia lagi bagus, lagi afdal. Apa maksud lagi afdal? Lagi afdal lah. Tak dapat lah 1000. Perempuan. Ni, hadis ni kata apa? Ni hadis kita baca ni tadi kan?
dia taat suami dia, dia boleh masuk syurga daripada pintu mana saja yang dia mau. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. So, senang tak je perempuan? Senang. Taat je. Dia senang tapi susah. Taat. Bila dia taat, syurga dah dijamin. Selesai masalah dia. Laki taat bini tak masuk syurga. Laki taat bini tak masuk syurga. Dulu kita ada sebut lah masalah apa nama ni, perempuan-perempuan yang apa hak asasi wanita lah. Hak asasi wanita semua nak sama rata, semua nak sama rata lah ke benda lah. Cuba kita tukar sikit, laki duduk rumah, dia pergi kerja. Pergi kerja. Nak pergi kerja sangat. Bila laki dia tak kerja, dia marah. Bila laki dia tak kerja, abang ni apa ni? Tak nak cari kerja ke? Tahu bulan libu laki duduk rumah kan? Laki nature-nya dijadikan keluar rumah. Perempuan nature-nya dalam rumah. Itu nature dia. Antara makna hijab adalah duduk dalam rumah. Itu makna hijab. Antara makna hijab, duduk dalam rumah. So, perempuan diciptakan nyok. Laki memang diciptakan kena cari nafkah. Pergi kerja, pergi keluar. So, kalau laki duduk rumah, memang nak kena pelempang lah. Bini dia kerja, laki duduk rumah. Perempuan pun tak boleh terima kan? Perempuan pun tak boleh terima. So, dah memang itu Allah Ta'ala jadikan. So, jangan minta sama rata. No, jangan minta sama rata. Sebab tak akan boleh sama rata. Laki dia ada tugas dia. Kalau macam tu, hak jihad kita suruh mereka pergi, kita duduk rumah. Jihad angkat senjata, perempuan sila pergi. Nak sama rata kan? Pergilah, aku nak duduk rumah. Tak adanya. Tak mau. So, Allah Ta'ala dah jadikan demikian. So, perempuan ni, Allah Ta'ala ciptakan dia begitu. So, tak payah nak mempertikaikan, laki sembahyang jemaah dapat 25, dapat 27. Dan itu untuk laki. Dan syahid di medan perang, itu untuk laki. Ada pun wanita yang memelihara harta benda laki dia. Kalau dia mati pun dalam memelihara harta laki, tak syahid namanya. Perempuan, dia beranak. Dia mengandung dan dia beranak. Bila dia beranak, mati pula beranak. Tak ada pahala juga. Laki pula kata, kalau je kami pun nak beranak jugalah. Dah aku tak mau. So, lain lah. Allah Ta'ala telah menciptakan setiap jantina itu dengan begitu hikmah sekali. Mentaati suami. Berikutnya, membantu suami dah. Apa nama ni yang duk sibuk sangat, yang berikutnya ni apa nama, yang perempuan-perempuan ni duk dululah dalam media sosial tak apa? Apa tu? Sondol. Iyalah yang seumpama dengannya lah. Depa ni apa nama, depa duk bubuh dalam media sosial dan ni apa nama, tak ada masa buat kerja rumah. Itu bukan kerja perempuan kan? Kan? Yang cakap macam tu? Macam ustaz tu buat. Memang tak disebut job scope-nya. Nak jadi isteri kena memasak. Dia tak sebut. Nak jadi isteri kena basuh baju suami. Nak jadi isteri lipat baju. Nak jadi isteri kena lap rumah. Nak jadi isteri kena pandai hias rumah. Tak ada, memang tak disebut. Tapi tidakkah disebut perempuan itu bertanggungjawab atas rumah suami dia bila ketiadaan suami dia? Tak gitu. Tak macam tu. Abi buat apa? Melera je, mengangkang, kata orang. Mengangkang ni maksudnya tak buat apa. Tengok TV je. Tu ke kerja dia? Dah lelaki dia kena cari nafkah. Itu pun lelaki dia dapat apa nama
laki dia apa? Harta warisan kan dapat dua, apa nama? Dapat lebih daripada perempuan tak? Itu pun marah juga. Nak sama rata. Faraid, nak sama rata juga. Duk India lah pergi tengok. Duk India. Tak laki, tak perempuan yang kena keluar duit tak? Kan? Betul tak? India. Kan tak tahu? Negara India tak? Yang nak kahwin tu, yang nak kena keluar duit tu perempuan. Kalau teringin sangat pergi duduk dah. Jadi bila Allah Ta'ala telah mensyariatkan demikian, maka ada hikmahnya. Sebab itu qawwamuna 'alan nisa. Sebab tu ar-rijal qawwam, sebab dia kena buat banyak kerja. Tanggungjawab dia lagi besar. Tanggungjawab dia kena bagi makan. Laki kau tak bagi nafkah, makan, pakai semua, dia berdosa. Bini tak berdosa pun. Tu yang orang kata, kalau duit laki tu ada juga duit bini di dalam tu. Dan kalau duit bini, memang duit bini lah. Betul lah tu. Duit bini memang duit bini. Kalau duit laki dapat, memang ada peruntukan nafkah untuk bini dan anak-anak. Sebab tu dia harta warisan buat Allah Ta'ala bagi dia lebih. Sebab dia kena menanggung. Tapi kalau laki tak menanggung, hak menanggungnya bini, tak bercempera rumah tangga. Yang jadi masalah dalam rumah tangga, itulah dianya. Yang jadi masalah rumah tangga, kalau tak seks, duit tu. Yang jadi masalah rumah tangga, seks tak cukup. Seks tak terpenuhi. Yang keduanya, duit. Itu. Duit tu maksud nafkah lah. Laki tak bagi. Bawa pergi mahkamah kan? Tahu pula dia nak pergi mahkamah. Cerai pula. Dah cerai, mahkamah tentukan hak laki dah wajib keluarkan nafkah juga. Walau dah cerai bagi kat anak-anak dah. Tiba-tiba laki dia hilang macam tu saja. Mengadu laki I ni. Macam-macam lah. Walaupun mahkamah dah menentukan dia kena bagi duit dan sebagainya, dah haram, dah 5 bulan dia tak bagi. Padan muka, nak jadi macam laki, pergilah, pergi kerja. So, bila kena kat atas batang hidung dia, ni perempuan, bukan perempuan ni semua Masya Allah kan. Ni perempuan-perempuan yang memperjuangkan hak perempuan ni. Feminism ni, semua ni. Dia tak tahu hak yang kalau dia kena atas batang tubuh dia, baru dia tahu langit tinggi rendah lah. So ini semua yang Allah Ta'ala telah pun mengaturkan dalam kehidupan kita ni. Maka semuanya atas ilmu Allah Azza wa Jalla. Mentaati ibu bapa dah tentulah. Mentaati ibu bapa ni, macam kita sebut, isteri kalau dah kahwin, yang pertama laki dulu. Hatta kalau laki dia tak bagi jumpa mak bapak dia pun, dia tak boleh jumpa. Hak ni pun mak bapak kena faham lah. Ni mak bapak pula. Mak bapak yang tak faham. Anak perempuan dia telah berkahwin dengan suami dia lah. Lepas tu duk sibuk nak ajak anak dia keluar lah. Duk sibuk gini. Anak dia tak datang rumah, marah. Dia kena ikut laki dia. Kalau laki dia kata, no, setiap kali raya pertama, rumah aku dulu. Kan laki dia kata. Wajib tak? Wajib lah. Cakaplah kat mak bapak, dah laki nak macam tu, nak macam mana? Dulu waktu nak kahwin, sibuk sangat laki nak suruh aku kahwin dengan dia kan mak? Kan? Bila dah kahwin, dia pula sibuk rumah tangga anak dia kan? So mak bapak pun kena tahulah anak perempuan dia yang telah berkahwin dengan satu orang lelaki, menantu dia, maka wajib hak yang anak dia tu, wajib taat hak menantu dia tu dulu. Okey, berikutnya baru kita cakap bab toleransi. Dan barulah kita cakap kepada suami-suami. Kalau ya pun suami-suami, takkanlah bini nak pergi tengok mak bapak tak bagi. Mana otak? Akal mana? Engkau laki, patutnya boleh berfikir lagi matang lah daripada bini kau. Atau dah kalau bini nak pergi tengok mak bapak dia sakit kat hospital pun kau tak bagi, kau biul lah maksudnya. Tu dan baru berikutnya. Yang pertama sekali, dia ada hak. Suami ada hak tak bagi. Tapi yang berikutnya, engkau kena cerdik lah sebab engkau tu laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. So laki ada berkuasa atas perempuan. Kalau laki pun tak boleh fikir secara matang, maksudnya problem pada laki itulah. Menjaga maruah suami,
Menjaga harta suami. Harta suami. Banyak je harta suami ni bini dia je uruskan kan. Itu pun susah sangat. Kadang-kadang apa-apa pun kan, rumah bini dia nak buat macam ni, laki tak kisah. Bang, kita beli sofa dah. Boleh. Boleh. Bang, boleh tak kita tak TV ni kat sini, pokok ni kat sini. Suka tingkau lah. Kan? Memang lelaki pun tak ada keheran lah nak TV kat bawah ke, nak TV atas lantai ke, nak TV atas bumbung ke. Lelaki pun tak heran. Dia pun tanya, bang, apa pandangan abang kalau kita tukar almari ni, kita tukar ke sini? Tukarlah apa? Aku kisah. Itu lelaki. Lelaki pun abang ni bila orang minta pandangan je. Tak kalau lelaki dia bagi pandangan, dia tak setuju pula. Dah TV ni kita bawa kat dapur. Apalah abang ni? Dia boleh tambah tak? So apa yang dia dah reka untuk rumah lelaki dia, no problem, lelaki biasa lelaki bagi je kan. Nak apa? Nak beli kan. Lelaki kira untunglah kau dapat lagi macam tu. Kau dapat bang kita beli sofa baru, janganlah dah 5 tahun. Semua lelaki dia uruskan, sofa colour pink lelaki dia nak. Akan jenuh juga, mampui. Semua lelaki dia. No. Nak drill kat ni buat gambar. No, ni rumah aku. Tak jenuh juga dapat lelaki rumah itu. Kau dapat lelaki yang kata, buatlah. Tapi rumah cantik, okey je. Syukur dah tak. Menjaga maruah suami, dah tentulah. Sebab tu tak boleh cerita hak benda dalam kain ke orang. Dia pun pergi sembang-sembang dengan kawan-kawan perempuan dia. Dia cakap, oi lelaki aku power. No. Itu maruah. Benda-benda macam tu haram hukum dia. Benda-benda yang tak melibatkan, tak ada keperluan pun nak cerita dekat kawan-kawan. Tak ada kerja. Hak tu yang jadi masalah tu. Dia cerita kalau lelaki aku beli emas setiap bulan, emas. Dia pun mengadu kat lelaki dia. Abang, tengoklah kawan I. Setiap bulan ada je emas baru dapat. Abang? Betul? Dah lelaki dia kaya. Lelaki hang tak kaya. Saya buat kat jalan. Kaki tu. Sebab duk cerita-cerita lah tu. Duk cerita-cerita dengan kawan. Tanggungjawab bersama, memberi kasih sayang, of course. So lelaki kena bagi kasih sayang kat isteri, isteri kena bagi kasih sayang kat suami. Kasih sayang ni benda subjektif. Kasih sayang juga macam-macam bentuk. Ada orang nak kasih sayang nampak. Apa maksud nampak? Mau cium. Dia nak, itu maksud kasih sayang. Ada orang dia tengok lelaki dia tak berkira sangat, bagi duit pada dia, kasih sayang lah. Boleh jadi. Pada dia pula, dia nak kasih sayang tu, lelaki dia masak untuk dia. Setiap dinner mesti lelaki dia masak. Contohlah, dia nak setiap kali dia masak, lelaki dia tolong. Itu juga boleh masuk dalam kasih sayang juga. So benda yang sangat subjektif. Ini juga tengoklah, kena belajar antara pasangan kita lah. Kita kena tahu pasangan kita suka apa, dan dia juga kena tahu apa yang kita suka dan sebagainya. So itu kasih sayang sangat umum makna dia. Setiap kali dia datang birthday dia ke apa ke, laki dia lupa. Ada marah kan. Biasalah tu perempuan kan. Tapi belum apa-apa lagi dia kata kan. Hari ni semoga Allah Taala berkati seronoklah bagi apa gambar smile ada love tu point kan. So buatlah apa-apa saja yang boleh mendatangkan isteri kita suka. Itu semua pahala belaka. Dia nak setiap pagi bila pergi kerja je tak ada mesej, marah dia kan. So setiap pagi bubuh gambar love pack bagi kat dia. Dia suka. So okey dah tu. Setiap pagi mesti call tak habis-habis nak call lah. Kalau pagi tak call, bising lah. Okey, call lah sekejap. Bangun. Dah pukul 8 dah ni, pergi hantar anak. Okay. Yang penting dia suka. Macam tu lah. So itu kasih sayang. Begitu subjektif. So masing-masing kena pandai untuk menunjukkan kasih sayang antara satu sama lain. Yang penting bahagialah keluarga tu. Menjaga amanah, melaksanakan hubungan kelamin kita dah sebut tadi. Laki juga macam tu. So kadang-kadang bila kita sebut tentang hubungan kelamin, kita duk fikir bini je.
Kita duduk fikir kita je. Kita nak, bini kita mesti bagi. Kadang-kadang ada time yang bini nak, kita tak bagi. Itu pun kadang-kadang kena fikir jugalah. Semasa melakukan hubungan kelamin, kedua belah pihak perlu mengamalkan sikap tolak ansur. Ini semua belajar sendiri tak. Kadang kena ada kursus hubungan kelamin, tak payah kan. Orang asli elok je. Tak payah nak kursus-kursus kahwin. Bab ni tak. Hak hubungan kelamin ni Allah Ta'ala sebut hanya kaedah umum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladang kamu ikut mana yang kamu suka. Maka Ustaz, apa hukum? Apa hukum? Apa hukum? Apa hukum? Apa hukum? Selagi tidak melibatkan larangan, no problem. Apa larangan? Dubur. Dah cukup. Itu je tak? Itu larangan dia. Lain, Ustaz apa hukum? Kau tak payah tanyalah. Fikir sendirilah. Apa nama? Walau demikian, para ulama menyatakan dalam buku ni kita buat ada dikata adab. Adab nah. Ada adab dan sebagainya. Membersihkan diri dan berwudu, itu adab lah, adab. Maksudnya ketika Ustaz, saya tak pernah wudu Ustaz. Tak adalah apa masalahnya dah. Itu adab. Bersih, itu adab, bersih lah. Dia balik-balik kerja peluh-peluh tu, ada orang suka peluh-peluh. Mana tahu tak? So depends lah. Benda ni tak payah ajar. Yang penting, selagi mana dia tidak melanggar hukum yang ahad yang Allah Ta'ala bataskan, selagi itu dia bebas untuk melakukan apa saja. Mewujudkan kemesraan, bersedia dalam keadaan biasa, kemudian apa lagi, dalam keadaan tertutup. Pasangan suami isteri hendaklah melakukan hubungan kelamin dalam keadaan tertutup, misalnya ditutupi kain dan selimut. Orang bertanya, Ustaz, nak kena pakai selimut ke Ustaz? Habis nak kena pakai selimut ke? Kadang-kadang benda ni semua jangan tanya. Kadang-kadang, minta maaf lah, kadang-kadang benda ni jangan tanya. Dalam agama kita, yang halal jelas, yang haram jelas. Benda yang didiamkan oleh syarak, diam. Jangan banyak tanya. Nanti, kalau banyak tanya, jadi cerita hak macam Yahudi ya. Kalau dah tanya, Ustaz jawab tak boleh, kan dah susah. Susah tak? Elok tak payah tanyalah. Ustaz kata tak boleh datang dari berdubur. Dah cukup. Lain, kau tanya aku lagi. Suka tingkau lah. Kan? Pakai selimut tak pakai selimut. Takkan aku nak bagi jawapan juga. Kan? Memang dia sebut adab. Tapi kalau dia duduk dalam bilik tutup pintu, okey tak? Macam mandi lah. Mandi kena pakai kain basah tak? Oh Ustaz, mandi kena pakai, Ustaz tu kata mandi kena adab, kena pakai kain basah. Yelah. Kalau pakai kain basah, kalau dah mandi ramai-ramai, pakai kain basah lah macam kat asrama. Kalau dia masuk mandi dalam rumah, tutup pintu semua, pintu bilik air tutup. Nak pakai kain basah ke tak pakai kain basah, suka tingkau lah. Pakai kain basah sampai betik lelet kain basah tu, tak basuh-basuh. Sebenda ni semua kadang-kadang ulama sebut adab, disebut adab. Tapi benda ni kadang-kadang tengoklah kesesuaian dan praktikalnya. Tapi masalah kita kadang-kadang yang jadi semua benda-benda yang macam-macam sangat soalan ni sebab kita duk tengok benda merepek. Sebab bila duk tengok benda merepek, itulah datang soalan-soalan merepek dan benda-benda yang pelik-pelik. Wallahu a'lamu bissawab. Jangan lupa doa. Itu disebutlah hadis. Ustaz, dah 5 orang anak dah, asyik lupa je doa. Atau aku boleh buat apa? Apa nama lagi? Dah lepas dah. Dah 5 anak dah lepas dah. Udah lah. Yang ke depan kena baca lah. Tak hafal Ustaz, takkan nak gantung kat dinding kelak doa tu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma... tak nampak. Buka lampu jap. Baina waladul lam yadurru.
payah sangat. Apa maknalah? Engkau wahai Allah, jauhilah kami dari setan, dari anak kami. Anak yang kau anugerahkan kepada kami dengan gangguan setan. Okeylah, lepas itulah. Ya Allah, jauhkan kami daripada gangguan setan. Dah selesai masalah dah. Cepatlah bang. Ada. Memberi penghargaan semua ni belajar sendiri Semua ni benda yang tak payah dicerita lah, tak. Benda-benda ni macam kadang kursus kahwin pun habis masa nak merepek benda ni je. So benda ni tak payah belajar. Benda ni belajar sendiri. Dan kalau tak faham baru tanya. Menghormati persemendaan ni tentang keluarga lah. So suami kena menghormati keluarga belah isteri, isteri kena menghormati keluarga belah suami. Ini semua common lah. Saling memahami antara pasangan, ni kita sebut secara umum tadi lah. Mempamerkan keterampilan yang baik dah tentu, bertimbang rasa dan bekerjasama. Ini semua masuk dalam adab lah. Ini semua tak payahlah saya nak kena baca dah. Tanggungjawab suami sebelum isteri bersalin. Tak akan lah nak kena baca dah. Memahami psikologi tu semua belajar sendirilah. Okey, masuk terus kepada hak nak nyusu anak, tak nyusu anak, itu semua hasil tak ada isu ke tak. Komunikasi tadi kita dah sebut dah, komunikasi benda yang perlu Masuk kena belajar sikit apa maksud komunikasi, apa tu? Dah nak zuhur dah. So komunikasi kena belajar, sebab komunikasi ni kadang-kadang kita tak tahu itu adalah penyebab kadang-kadang problem. Dan berikutnya tentang konflik. So apa-apa pun masalah sekarang ni tentang konflik, masalah macam kita dah sebut secara sekali lalu tadi tu, itu semua adalah kadang-kadang menyebabkan kepada konflik yang berlaku. Konflik yang berlaku ni, apa-apa saja konflik, bukan laki bini dan sebagainya. Kalau perlu kepada minta nasihat kepada orang yang sepatutnya, minta nasihat kepada orang yang sepatutnya. Kalau perlu jumpa kaunselor, pergi jumpa kaunselor. Kalau perlu jumpa psikiatris, pergi jumpa psikiatris. So benda-benda ni semua sebenarnya perlu juga ada orang kata kesedaran mana perlu kita nak channel bantuan. Tentang masalah nusyus tak nusyus. Nusyus ada dua pihak. Laki boleh nusyus, perempuan boleh nusyus. So bagaimana kita nak menyelesaikan konflik antara laki dan isteri, laki bini, maka hak ni semua adalah perlu macam kita kata komunikasi tadi tu. Yang berikutnya, jika perlu kepada macam kita sebut kaunselor, mesti jumpa kaunselor. Ada orang dia tak nak jumpa kaunselor. Ada orang dia tak nak jumpa orang yang sepatutnya. Perlu. Kadang-kadang kita tak boleh selesaikan masalah laki bini, tak boleh. Kita perlu melantik hakim di kalangan belah keluarga kita. Kita kena lantik hakim belah keluarga isteri. Tak boleh juga bawa kepada jabatan agama. Tak boleh juga dan sebagainya. Apa-apa saja konflik yang tak boleh nak selesai. Sehingga ke tahap akhirnya perceraian. Jika sekiranya semua langkah-langkah telah diambil, tak boleh selesai juga, maka penyelesaian akhir adalah perceraian. Jalan akhir adalah perceraian. Dan perceraian itu adalah satu penyelesaian juga. Yang terakhir, bukan maksud perceraian kita suruh cerai tak. Tetapi perceraian kadang-kadang ada beberapa kes yang perlu bercerai. Dan itulah dia penamat kepada konflik. Dan perceraian itu bukan bermakna sesuatu yang negatif. Dalam semua keadaan tak. Dalam certain keadaan, perceraian itu negatif. Dalam certain keadaan, perceraian itu diperlukan. Dan itulah jalan yang terakhir. Oleh kerana dah tak boleh nak duduk sekali dan sebagainya, setelah macam-macam telah dilakukan, maka kita ambil jalan kita dan dia ambil jalan dia. Dan perceraian dalam Islam, apabila dia bercerai, maka kita bercerai cara elok. Dan bila telah bercerai, sepatutnya tidak ada lagi ada pergaduhan dan sebagainya. Dah bercerai dah. Kita dah tak berkongsi hidup. Tapi still, kalau ada anak, maka masing-masing ada tanggungjawab untuk melihat kepada anak-anak. Dan perlu, macam kita sebut tadi lah, jika perlu minta bantuan kepada pihak yang sepatutnya. Pihak yang sepatutnya adalah jabatan agama dan sepatutnya. Jangan duk cerita kepada kawan yang kawan tu pun tak boleh nak buat apa-apa. Kita duk cerita masalah rumah tangga kita dengan kawan kita. Yang kawan kita tu pun bukan menyelesaikan masalah, dia pergi bawa cerita tu habis satu pejabat dengar. Maksudnya habis satu pejabat tahu problem dia, itu bukan penyelesaian. Dan itu masuk dalam riba yang haram. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.